Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Bulia bin Karizam dan juga rakan-rakan saya Muhammad Haziq bin Romli, Muhammad Adam Firdaus bin Airizal Roslan, Azam Azizi bin Rosli dan juga Luqmanul Hakim bin Muhammad Nizam. Jadi hari ini kami daripada kumpulan 9 akan membentangkan tentang Al-Adat Muhakamah. Jadi untuk pertama sekali saya akan membacakan tentang pembukaan Al-Adat Muhakamah. Jadi seperti yang kita tahu, Al-Adat Muhakamah boleh haram ataupun sebagai tempat rujukan bagi sabitkan hukum syarak, dengan syarat tidak terdapat nas bagi hukum yang hendak disabitkan. Jadi seterusnya, berulangnya sesuatu berkali-kali dan menjadi kebiasaan sehingga sebati dalam jiwa manusia dan dapat diterima. Jadi seterusnya saya akan membacakan tentang aplikasi kaedah Al-Adat Muhakamah. Jadi untuk pertamanya saya akan bacakan amat berat padanya. Amat berat peranannya dalam urusan manusia. Setiap kajian sains terbetaan dibenarkan guna kaedah ini. Jadi seterusnya, kebiasaan yang diterima umum dan satu kelaziman yang luas belum cukup jadi sandaran untuk menghasilkan bahan rekaan dan teknologi baru. Saintis, teknokrat dan jurutera tidak perlu menjadikan nas syarak dan prinsip-prinsip utama syariat serta tujuan syariat sebagai sumber teras dan membuat penyelidikan. Jadi seterusnya saya akan membentangkan tentang adat dan uruf ikut ulama. Jadi mengikut ulama, adat itu sesuatu perkataan ataupun perbuatan yang dilakukan berterusan oleh manusia atau secara berulang-ulang, yang mana ia boleh diterima secara logikal ataupun diterima secara akal. Jadi kalau sebagai uruf pula, sesuatu yang telah diketahui umum dan menjadi rutin mereka sama ada dalam ucapan ataupun perbuatan. Seterusnya, saya Muhammad Adam Firdaus akan menerangkan tentang definisi Al-Adah. Yang pertama, Al-Adah bermaksud sesuatu yang berulang. Ia sesuai diterjemah ke dalam bahasa Melayu sebagai kebiasaan. Abu Latif muda mentakrifkan adat sebagaimana yang difahami daripada perkataan Arab itu sesuatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia. Apa yang penting, ia dapat diterima oleh akal manusia dan ia dilakukan secara berulang. Seterusnya adalah definisi Al-Uruf. Maksud uruf seterusnya adalah definisi Al-Uruf. Maksud Al-Uruf seperti dengan makruf, iaitu seperti yang dilakukan oleh manusia daripada segala kebaikan dan mereka menerimanya dengan itminan. Manakala di dalam bahasa Melayu, ia sesuai diterjemah sebagai sesuatu yang difahami sebagai adat, seperti adat Resam, adat Pepatih, adat Melayu dan sebagainya. Kerana adat-adat tersebut dikenali dalam kalangan orang Melayu, Minangkabau dan lain-lain. Seterusnya adalah definisi berkaitan muamalat. Muamalat bermaksud urusan yang melibatkan kewangan dan di antara dua orang atau lebih, seperti al-salam, al-ran dan sebagainya. Ada dalam kalangan penulis yang menterjemahkannya sebagai harta, konsep seperti yang dinyatakan dalam Islam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq bin Romli, akan menerangkan konsep Al-Adat Muhakamah dalam pewarisan tanah adat menurut adat pepatih di Malaysia. Adat pepatih merupakan salah satu adat yang diamalkan oleh masyarakat di Malaysia, khususnya sebahagian besar masyarakat di Negeri Sembilan dan sekelompok kecil masyarakat di Melaka. Adat pepatih berasal dari Pagaruyung, Sumatera, yang diasaskan oleh Datuk Pepatih Nan Sebatang yang menjaga kawasan tanah sebelah darat dan diamalkan di Negeri Sembilan dan Nanning. Adat ini dibawa ke Negeri Sembilan oleh orang Minangkabau pada kurun ke-17. Namun begitu, masih terdapat kekeliruan yang berlaku di kalangan masyarakat berkenaan beberapa amalan adat pepatih yang dianggap bercanggah dengan syarat. Antara amalan yang menjadi isu perbualan hangat di kalangan masyarakat
ialah isu pembahagian tanah adat di Negeri Sembilan atau di kalangan masyarakat yang mengamalkan adat pepatih. Amalan pembahagian ini dikatakan bercanggah dengan Islam kerana tidak mengikut kaedah yang telah ditetapkan oleh syarak menerusi kaedah faraid. Walau bagaimanapun, kajian yang dijalankan menunjukkan fakta kurang tepat seperti yang beredar di masyarakat dan ia perlu dibetulkan. Kurangnya pengetahuan di kalangan masyarakat awam terhadap amalan adat ini telah menyebabkan anggapan bahawa amalan tersebut salah di sisi syarak. Kajian dan penelitian secara terperinci perlu dijalankan sebelum menghukum sama ada suatu perkara itu dibenarkan ataupun sebaliknya. Justru artikel ini akan menganalisis dan meneliti secara mendalam berkenaan isu pewarisan tanah adat dan kaitannya dengan konsep al-adat muhakamah. Metodologi yang digunakan adalah kajian kepustakaan yang menganalisis data secara deskriptif. Selain itu, metod pembandingan juga akan digunakan untuk membandingkan hujah-hujah yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang menyelidik, mengkaji dan menulis dalam isu ini. Hasil kajian mendapati bahawa amalan pewarisan tanah adat ini bertetapan dengan konsep al-adah muhakamah berdasarkan kepada analisis yang telah dibuat. Secara dasarnya, amalan tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda bahawa ia salah di sisi Islam kerana tidak terdapat dalil nas atau bukti yang mengharamkannya. Sekian, terima kasih daripada kami.